tolonglah ubahlah Kedah. Kamu dah lihat dia sebelum ini jadi menteri besar. Bukan kali ini dia jadi menteri besar. Dah sebelum ni pun dia jadi menteri besar. Sebelum PRN memang dia menteri besar. Kamu tengoklah prestasi dia. Ha? Jangan tengok kesempoyan dia tu. Kesempoyan. Sempoi. Kan? Kerana dia sempoi. Sempoi tu tidak boleh mengisi perut kamu. Sempoinya Sanusi itu tidak boleh digunakan untuk berstinja. Kena perlukan air. Tak cukup dengan sempoi dia. Sempoi dia sekejap je lah buat kamu ketawa. Kan? Bila cakap dia tunjuk, dia buat lawa bodoh dia, kamu ketawa lah. Lepas tu bila kamu nak terberak, nak cuci, tak ada air. Takkan nak guna kertas pasir, saudara. Sekali-sekali bolehlah guna kertas pasir untuk istinja. Kalau kerap kali, apa akan berlaku? Kalau hari-hari dah gosok kertas pasir, ha? Kayu balak tu pun jadi licin kalau gosok kertas pasir. Itulah saya kata. Bulan puasa ni kau duk tambah dosa. Bukan tambah dosa, saya tambah pahala. Bila kita pergi tazkirah, nama pun tazkirah. Ya, ingat mengingati, saling mengingati. Jadi saya mengharapkan pahala supaya saya nak mengingat kepada walaupun di luar sana. Ya. Di bagaimana kaedah kita nak memilih pemimpin. Nak memilih pemimpin yang boleh buat kerja, yang berakal, yang rajin, atau sekadar nak pilih pemimpin yang sempoi. Kalau nak pilih pemimpin yang sempoi, banyak di luar sana. Cari aja yang masuk pertandingan Raja Lawak, dan jadikan dia menteri besar. Kalau sekadar nak berhiburan lah. Kalau sekadar nak berhibur, tidak ada masalah. Jadi sebab itu kita bagi tazkirah setiap hari bulan Ramadan ini, supaya bulan Ramadan yang dimasukkan dengan puasa itu adalah mensuci, bersih. Ya. Supaya kita bersihkan minda kita daripada terus menjadi mangsa kepada penfitnah dan penunggang agama. Ya. Penunggang agama ni saudara, dia tak kira bulan Ramadan ke tak bulan Ramadan. Dia fitnah dia on. Ya. Jadi kita kena jawab fitnah. Kalau dia fitnah bulan Ramadan, kena jawab bulan Ramadan. Takkan ada fitnah bulan Ramadan, kita nak jawab bulan Syaban, bulan Zulkaidah, bulan Syawal. Dalam tazkirah tarawih, kan? Dia buat tarawih dengan kadang lebih nak ambil kesempatan juga. Lepas tarawih, masa lepas tarawih rakaat 4 rakaat berhenti sekejap, tazkirah. Tazkirah ada politik saudara. Masa itulah dia tunggang agama bulan Ramadan. Tapi katanya walaupun dia boleh. Lebih tak apa. Orang lain tak boleh. Apa ni cerita politik bulan puasa ni? Hilang pahala puasa. Tak puasa ke kamu? Cerita politik. Kalau kita. Kalau dia boleh. Dia boleh saudara. Sebab itu kita jangan kita terikut dengan gentak dia. Kalau kita terikut gentak dia, habislah. Kita kata, bulan puasa ni tak nak cerita politik. Kita duduk rumah je kan, relax je, dengar lagu nasyid. Tak ada buat apa-apa. Tak ada bagi penerangan apa-apa, relax. Tapi dia hari-hari bagi penerangan. Tazkirah, tarawih dia bagi cerita politik. Siang politik, ni politik. Kita duduk diam je. Bodoh lah kita. Kan? Bukan cara Islam macam itu. Islam ni, apabila kamu mendengar berita-berita yang fitnah, dan kamu tahu itu fitnah, maka wajib kamu jawab, kamu nyatakan. Macam hari ni fitnah ada tentang buku, kan? Fitnah ada tentang buku. Anwar kononnya baca buku lucah. Kita jawab dan kita bagi tahu bahawa penulis buku itu adalah sastrawan, dan dia menulis banyak buku, dan dia banyak pandangan dia, dan banyak ilmu dia. Nak tahu lebih lanjut apa dia yang dikenali sebagai Gabriel Garcia Marquez ini, saya dah sebut tadi. Ya, saya nak baca kat sini panjang. Saudara boleh buka dalam Facebook Fatih Aris Omar. Dia mengulas tentang penulis ini. Kena kenal siapa dia penulis itu. Yang di buku yang dibaca oleh Anwar itu. Itu bukannya buku lucah. Lebay yang kata lucah. Walaupun yang kata lucah. Pasal dia nampak benda yang lucah. Kan?
Ini masalah dia. Dan ini yang kita kena jelaskan. Kalau kita tak jawab, dia kata betul. Kalau kita tak jawab, dia kata betul lah. Betul lah tu Anwar baca buku lucah. Kenapa dia tunjuk saja je, dia tunjuk orang ramai. Nak saja je Anwar tayang kepada orang ramai supaya rakyat Malaysia tahu bahawa Perdana Menteri sekarang ini suka baca buku lucah. Kan tu. Jadi nak berdepan dengan walaun-walaun dalam isu ni senang aja. Kalau saudara pergi mana-mana room dia buat live, senang aja. Kalau dia kata, oh Anwar baca buku lucah, saya tahulah buku lucah, senang tanya dia. Bodohnya Perdana Menteri. Kan? Baca buku lucah kat public, kemudian ambil gambar, dia upload kat Instagram dia. Bodohlah PMX. Sebetulnya persoalan yang kita perlu tanya, kenapa dia ambil gambar itu? Kenapa dia upload gambar itu? Bukan orang lain. Kalau orang lain curi gambar tu, mungkinlah. Ya, dia boleh kata, oh Anwar baca buku ni secara sembunyi-sembunyi. Tapi saya sempat ambil gambar. Tapi tidak, saudara. Dia baca tempat awam. Dalam kenderaan. Dikelilingi pegawai dia lah. Kan? Bukan dia sendirian. Kerana dia sendiri ambil gambar, dia sendiri upload ke Instagram dia. Maksudnya apa? Dia menandakan bahawa dia baca buku dan dia cerita apa yang terkandung dalam buku itu. Dan buku itu bila kita semak, dia merupakan seorang sastrawan Amerika Latin. Tapi kalau walaun, dia baca buku tu, dia pergi cari benda-benda berkaitan dengan seks. Maka dia kata itulah Anwar baca. Ya, walaun. Dia ingat Anwar tu macam dia. Dia ingat Anwar tu macam Tontowi. Kisah Tontowi di Jerman ni, saudara. Kalau kita nak bongkar boleh. Tapi rasa-rasa, apa pentingnya kita cerita? Kalau kita cerita pasal lebay ni, banyak saudara isu-isu ni. Ya? Isu motor senik. Boleh aja saya nak cerita. Kan? Isu Tontowi pergi Jerman, apa ni, pay per view. Pergi hotel, tengok cerita-cerita tak senonoh, kemudian orang lain tolong bayar. Kan? Ini cerita benar. Tapi apa faedah itu cerita? Tapi lah dia nak tengok apa pun kat luar negara sana. Kalau berdosa, dia jawab sendiri lah. Tak ada kena mengenai rakyat pun. Kan? Dia tengok tu pun, dia tengok TV lucah kat sana pun, bukan guna duit rakyat. Peduli apa? Kan? Tapi kita nak main isu ni. Kita boleh je main isu Semurid, Azmin Semurid, pimpinan PN, Perikatan Nasional, bersama dengan lebay. Ada kita nak main? Isu tak main. Kita bukan level, kita sekelas level walaun. Yang hanya standard dia, cerita pasal benda langkain dan seluar, langkain dan seluar. Itu je. Modal lain tak ada. Kita tak main isu tu. Ada kita main isu ustaz budak tu. Itu bapak kuat pas tu. Ustaz budak tu kan. Yang dia masuk penjara sekarang ni. Kes apa? Kita tak main isu tu. Isu Mustafa Adi. Yang sepeda besar yang putih, sepeda besar putih tu kan. Ada kita main, kita main. Pasal bagi kita tak guna kita main isu langkain orang, peribadi orang. Dia tidak melibatkan rakyat pun. Apa untungnya kalau kita hari-hari duk cerita pasal Azmin Semurid? Apa untung dia? Tak ada untung apa, saudara. Bahkan kita dapat dosa lagi. Pasal kau bercerita hari-hari tentang aib orang. Seolah-olah kau tak ada aib. Sedangkan Islam ajar aib orang. Kalau betul dia buat pun, kita kena lindung aib dia. Kalau betul, kalau tak betul jadi fitnah. Berganda dosa kita. Pertama kau aibkan dia, yang kedua kau aib tu pula benda tak betul. Sama lagi ni dia cerita PMX baca buku lucah. Betul ke dia baca buku lucah? Siap buat live nak cerita. Bulan Ramadan buat live 2 ekor iblis tu buat live hari ni. Cerita Anwar baca buku lucah. Ni siang-siang buta ni buat live tadi. Kalau betul, katalah kalau betul, pertama sekali kenapa kamu nak dedahkan? Kalau tak betul kamu fitnah. Tapi yang pastinya tidak betul. Sebab macam mana kita nak katakan betul kalau tuan punya badan sendiri upload gambar dia? Tapi kita tak ada akal. Walaupun yang dengar pun tak ada akal. Kalau kita ingat sejarah perjuangan Anwar Ibrahim ni, kalau kita dengar, biasa dengar, teliti, ya, teliti ucapan-ucapan dia di mana-mana pun dia ucap, dia banyak mengambil ungkapan-ungkapan yang bahasa-bahasa standard. Ya, ada bahasa daripada pimpinan-pimpinan.
Oh, sampai bahasa-bahasa pemimpin komunis pun dia ambil. Ungkapan Mao Zedong pernah sebut, Konfusi, kan, Cina punya tokoh sebut, Karl Marx, dia boleh ingat apa ungkapan-ungkapan Karl Marx, Salman Al-Farisi, Ibnu Sina, banyak tokoh-tokoh. Sebab menandakan dia banyak membaca, sebab tu dia tahu. Kalau tengok ucapan dia banyak mengungkap. Kalau cerita pasal keuangan, ada tulisan tokoh-tokoh yang bercerita tentang keuangan, dia petik, kan, menandakan dia banyak baca. Dalam penjara pun banyak buku dia habis baca. Bukan buku lucah semua. Walaon je, walaon pantang je. Masuk penjara, kan, orang tanya buku apa nak? Buku Tamar Jalis, dia kata. Saya dalam penjara di boring lah. Boleh tak bagi saya buku Tamar Jalis, Siri Bercakap dengan Jin? Yang itu dia suka baca lah. Satu lagi buku apa? Majalah Nona ada tak? Majalah Nona. Majalah Mastika ada tak? Majalah Mastika. Itu dia baca level dia. Level balon. Mana nak berkembang ilmu? Kalau baca buku Tamar Jalis, Siri Bercakap dengan Jin, tahayul je lah. Itu yang ramai terjun Jambatan Tendung tu. Banyak sangat baca buku Tamar Jalis. Salah adat dengan jambatan tu. Ni masalah saya saudara. Salah. Bila kita menggunakan agama kita, dan kita nak jatuhkan orang, yang tak berlaku pun kita fitnah, kononnya berlaku. Tapi yang dapat pahala bulan Ramadan siapa? Anwar lah. Itu mungkin jalan Tuhan nak bagi Anwar mendapat pahala berlipat kali ganda, sebab dalam bulan Ramadan ni orang fitnah dia. Itu pun orang kata bahawa Malaysia Madani ni tak bebas, tidak ada kebebasan bersuara. Sedangkan boleh buat live berjam-jam buat live hanya nak kutuk Perdana Menteri, hanya kerana nak fitnah Perdana Menteri. Okey je. Ada tahanan rahsia? Ada kena tahanan rahsia? Kena cukup? Tak ada. Boleh je kutuk Perdana Menteri. Tinggal lagi kamu ingat sama ada kamu takut atau takut berdosa je. Itu je. Takut ke tidak dengan dosa? Itu je. Boleh buat, kan? Papa Gomo pernah buat. Papa Kari tu, Salim Mabuk Todi tu pernah buat, kan? Ratu Badak sama juga, pernah fitnah selama je. Tak ada pernah penjara lagi dia orang, bebas kat luar. Gemuk-gemuk perut dia, buncit-buncit perut dia orang sekarang. Tak salah. Itu pun nak kata negara ni zalim, pemimpin ni zalim. Punya bebasnya mulut kamu bercakap, kan? Sebab Mahdi tu cuba buat, tengok. Yang kata Mahdi hebat sangat tu, yang jadi penasihat lebay tu, cuba buat zaman dia jadi kerjaan. Nak tengok ke mana kamu duduk. Tak payah bicara, masuk dalam terus. Jadi sebab itulah kita nak bagi tahu, kita Allah pinjamkan kita seorang Perdana Menteri, ya, yang seperti ini, yang ada sekarang ini. Bukanlah kita nak katakan dia yang terbaik dalam dunia, tak. Kita nak kata dia perform 100%, tak. Dia manusia biasa. Dia juga ada kelemahan, dia juga ada kekurangan. Tapi setakat ini Allah pinjamkan kita, dan dia setakat ini adalah pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin-pemimpin sebelum ini. Dunia luar, media luar bercakap tentang dia. Siapa musuh dia? Musuh dia adalah musuh-musuh Islam. Cuba tengok di barat, yang kritik dia, yang nak provoke dia, semua orang yang musuh Islam. Orang yang pro kepada Yahudi, Israel, yang menjadi musuh dia. Tiba-tiba dia balik ke Malaysia, orang Islam kita, Melayu kita pun nak jadikan dia sebagai musuh. Maknanya Yahudi Israel ni, dia tak perlu nak hantar ejen Mossad lagi datang ke Malaysia. Tak payah dia nak hantar ejen Mossad ke nak menjatuhkan Perdana Menteri. Tak payah. Sebab kat Malaysia ni dah ada dah wakil-wakil dia. Dah ada dah orang Malaysia ni, orang Melayu Islam yang sefahaman dengan dia, iaitu tidak suka kepada PMX. Sanggup buat fitnah hari-hari kepada PMX. Tak cukup fitnah dia, fitnah bini dia. Tak cukup bini dia, hentam anak dia. Tak cukup anak dia, pegawai khas dia pun, bekas pegawai khas dia pun kena. Sampai ke tahap itu nak menjatuhkan Anwar Ibrahim.
Tapi percayalah saudara, selagi kita ada, kita ni askar-askar di bawah ni, selagi kita ada, kamu boleh cuba, tapi berdepan dengan kita dulu. Sebab kita dah bersama dengan dia lama. Kita dah sama dengan dia waktu susah, waktu senang, waktu susah balik. Kita pernah bersama dengan dia. Maka kita tak heran berdepan dengan puak-puak ini. Nak berdepan dengan PAS. Kita dah bersama dengan PAS lama. Dah berkawan dengan PAS lama. Kita tahu apa kelebihan dia, dan kita tahu apa kekurangan dia, dan kita tahu perangai PAS ni. Sebab itu orang PAS cukup marah kalau hari-hari kita bercakap tentang dia. Dia marah. Sebab dia takut anak-anak muda yang selama ini tidak kenal PAS, akhirnya anak muda yang selama ini tak kenal PAS, yang hanya kenal PAS melalui serban jubah, melalui ustaz, mereka takut anak muda akhirnya akan kenal siapa PAS yang sebenarnya. Hari ini dah sedikit demi sedikit orang tahu. Tercetusnya isu guru pasti, orang tahu. Orang tahu apa perangai PAS. Bila berlaku di Kedah, ada orang tak dapat gaji, orang tahu apa perangai PAS. Macam mana kalau pemimpin. Sebab itu kita kena sebut hari-hari. Bukan niat kita nak jatuhkan PAS, tapi niat kita nak betulkan, terutamanya orang Islam. Kita nak betulkan supaya mereka benar-benar, kalau mereka nak betul-betul perjuangkan Islam, mereka harus bersama dengan Kerajaan Malaysia Madani. Kalau mereka bersama dengan apa-apa itu, mereka hanya sekadar berslogan semata-mata. Kalau sekadar nak bertakbir, nak berjerit dengan sebutan Allahu Akbar, bolehlah bersama dengan apa-apa dia. Hanya slogan semata-mata, kuat di mulut. Tapi kalau betul kita nak memperjuangkan Islam, duduk bawah Kerajaan Malaysia Madani. Sebab bawah kerajaan ini sajalah imej dan martabat Islam itu dapat diangkat. Walaupun tak nampak dengan slogan, kita akan angkat. Contohnya slogan RU355 yang mereka jeritkan bertahun-tahun sejak 2017. RU35 nyawa kami, RU35 nyawa kami. Kami sanggup matikan RU355. Bertahun-tahun duduk menjerit yang tang tu. Bila jadi kerajaan, tak senyap, tak bunyi. Last sekali siapa yang buat? Kerajaan perpaduan nak bawa. Ada kita menjerit RU35? Tak ada. Ada kita berhimpun di Padang Merbuk? Tak ada. Ada kita pakai baju ungu tu, RU35? Tak ada. Tapi kita buat tak? Kita buat. Islam macam tu. Bukan menjerit je keluar nak tekak. Menjerit je keluar nak tekak tak guna. Menjerit keluar nak tekak tu nak carikan semangat, kemudian tak ada temilo. Dapat duit tak tahu ke mana, berapa jumlah tak tahu ke mana pergi. Ni. Cuba buat orang tanya PAS, berapa kutipan hasil RU355 saya nak tahu? Tanya dia. Dapat jawab tak? Berapa kali kamu berhimpun di Padang Merbuk? Berapa kali kamu kutip derma RU355? Tanya PAS, mana pergi duit tu? Berapa banyak jumlah? Dah duit tu buat apa? Boleh jawab? Tak jawab, saudara. Cuba tanya PAS, kami pernah menderma dulu. Waktu kamu berhimpun di Padang Merbuk, kutip derma untuk apa? Untuk nak lawan Sarawak Report, Saman. Kerana Sarawak Report tuduh PAS makan duit UMNO 90 juta. Haji Hadi kata nak saman Sarawak Report dan gunakan duit sumbangan anak-anak walaun-walaun ini supaya nak lawan Sarawak Report. Maka ramailah yang menderma, saudara. Sebab nak lawan orang kafir Sarawak Report ini. Dan siapa yang berlaku? Haji Hadi tarik saman. Bukan sekadar tarik, bayar pula dengan peguam Kasel tu. Bayar pula dengan peguam Sarawak Report tu 1 juta lebih. Dah tarik saman, bayar pula lagi. Duit siapa digunakan? Ada walaupun tanya, mana pergi duit sumbangan kami? Kami menyumbang itu untuk lawan. Kami menyumbang itu untuk lawan Sarawak Report. Bukannya tarik saman. Tapi kamu tak lawan. Kamu ambil duit kami, tapi kamu tarik balik saman. Dan kamu bayar pula dengan Sarawak Report. Apakah ini perjuangan Islam? Apakah ini kejujuran? Ada tak walaupun tanya pemimpin dia? Tak ada, saudara. Mereka tak tanya. Sebab apa? Takut nak tanya. Sebab itu semakin lama, semakin berani lebay memperbodohkan walaupun dia. Sebab tidak ada seorang pun pemimpin-pemimpin di bawah ni yang berani berjihad
menegur kepimpinan yang nampak jelas menyeleweng daripada perjuangan PAS. Tak berani. Muktamar semua jadi burung belatuk. Yang seperti Haji Hadi sebut, burung tiung. Kan? Haji disebut dalam parlimen. Dia kata kat orang, parti dia lah burung tiung. Walaupun dia ni diternak lama dah untuk menjadi burung tiung. Apa yang disebut oleh Haji Hadi, semua na'am, na'am, na'am. Betul belaka apa Haji Hadi sebut. Bangun Haji Hadi takbir. Belum berucap lagi, baru bangun daripada kursi ni. Dia persilakan Presiden PAS, Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Jadi bangun je, pegang tongkat dia bangun, dah takbir dah. Belum dengar lagi. Dia duduk je, dia Haji Hadi takbir. Pap, terkentut pula sekejap kan. Takbir. Itu. Sebab tu dia berani. Tak ada siapa berani menyanggah, mempersoalkan. PS laknatullah. Dia macam tu lah walaupun last sekali. Bila tidak ada hujah, tu dah. Ajar naik kontak tak nak naik. Percaya jangan saya, tak nak naik ni buat ni. Naiklah kontak request tengok. Tak naik. Sebab apa tahu? Sebab dia sama tak ada telur macam pemimpin dia juga. Dia macam Haji Hadi. Haji Hadi betul lah. Bila tak ada Anwar, dia punya menyalak berkokok kat parlimen saudara. Macam hebat. Dalam parlimen tu lah Anwar tak ada, Haji Hadi bercakap. Dia bercakap, dia bangun macam ni saudara. Saya sanggup bangun ni, tunjuk ni. Kan? Padang sana tu. Madani ni bukan Islam, Madani bukan Islam. Macam tu. Kiri kanan dia bercakap kat parlimen. Bila ada Anwar tak datang. Uzur syar'i. Tiba-tiba je dia kena hit. Uzur. Bila Anwar datang parlimen. Kan? Inilah kebaculan yang ada. Macam mana nak martabatkan Islam kalau kita ada pemimpin yang sebetul bacul? Penakut. Dah setahun lebih Anwar jadi Perdana Menteri. Saya nak tanya saudara, pernah tak saudara dengar Haji Hadi ni bertanya direct dengan PMX dalam sesi PMQ, soal jawab dengan Perdana Menteri? Pernah tak dia bertanya direct dengan Perdana Menteri? Tak ada.